Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Okay. Okey, ini adalah bahagian atas salur pernafasan. Namanya Staphylococcus species dan Streptococcus species. Ada dua jenis bakteria. Okey, bakteria ni berada pada permukaan mukus, pada hidung, bahagian hidung yang lembap kat dalam tu. Okey. Ini adalah kulit. Kulit ada juga Staphylococcus. Yang bulat-bulat ni Staphylococcus. Coccus merujuk kepada bentuk bulat. Dan Corynebacterium species. Okay. Sebenarnya flora normal ni dia adalah orang kata penduduk rasmi di setiap kawasan tersebut. Jadi kalau ada bakteria lain yang masuk dia boleh berperang lepas tu invade akan jadi satu jangkitan kuman yang lain pula. Okey, ni usus kecil. Usus kecil ada bakteria E. coli ataupun Escherichia coli, Streptococcus dan Lactobacillus. Ni Lactobacillus, bentuk Bacillus, Streptococcus, bentuk coccus, bentuk spera dan Escherichia coli, E. coli bentuk silinder lah. Okey, di uretra. Uretra tahu tak dekat mana? Uretra adalah salur kencing. Okay, bakteria di uretra adalah Corynebacterium dan juga Staphylococcus. Staphylococcus ni adalah antara bakteria baik, hampir di kesemua bahagian badan dia ada ya. Okey, jadi apa pentingnya flora normal kepada kesihatan manusia? Jadi flora normal ni akan bersaing dengan patogen. Patogen ni apa? Patogen ni adalah benda asing yang datang yang hinggap pada kulit kita yang nak menghisap nutrien, dia akan halang patogen daripada dapatkan nutrien dan halang pembentukan koloni patogen. Koloni ni apa? Dia buat rumah dekat kawasan badan kita. Jadi adanya flora normal dia akan peranglah, dia halanglah bakteria ataupun benda asing yang lain. Flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesis vitamin B12 dan vitamin K. Vitamin ni bagus untuk badan ya. Flora normal juga merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di salur pencernaan. Flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Jadi ini adalah 5 kelas mikroorganisma. Okey. Kita tengok respon dulu. Okey, setakat ni ada 9 orang. Semua orang dah masuk ya. Okey, jadi anda faham tak apa flora normal tadi? Boleh respon? Firdaus? Flora normal tu apa Firdaus? Baru-baru masuk. Amin Iman. 11 orang. 10, 11 pula. Kamu ni dengar ke kamu makan ya? Kamu sarapan kot ya? Okey, flora normal adalah bakteria yang berada ataupun menetap di sesuatu kawasan di dalam badan kita. Okey. Okey, tak apa. Saya sambil-sambil terima, saya akan teruskan presentation saya. Kau nak tengok muka saya sini? Nantilah. Okey. Okey, ini adalah 5 kelas mikroorganisma. Okay. Fungi, ulat, virus, alga, kita rasa berapa minit? Sempat lagi. Protozoa,
Oh, masuk balik tak dengar ya. Okey. Tak dengar juga. Ya, dengar. Saya tanya soalan lah. Kalau saya tanya soalan dengar tak? Tanya soalan tak dengar Azhar. Tak dengar juga ah. Alah, tadi earphone lah. Turn off microphone. Oh, tak ada. Dengar saya kena duduk dekat sini. Okey, soalannya antara 5 kelas mikroorganisma yang mana paling kecil? Antara 5 kelas mikroorganisma yang mana paling kecil sekali? Siapa boleh jawab? Sambil-sambil tengok skrin. Nampak skrin kan? Okey, ni bakteria. Antara kesemua mikroorganisma yang paling kecil sekali adalah virus. Yang paling seni sekali adalah virus. Kerana virus boleh mereplikasi melalui bakteria. Ni bentuk-bentuk virus. Virus ni ada bentuk sfera, ada bentuk silinder, ada bentuk ni kotak-kotak ni, adenovirus, influenza, rabies, herpes, rotavirus. Jadi semua virus-virus ni dia boleh berperang dengan bakteria. Dia boleh mereplikasi diri dia melalui DNA bakteria. Okey. Itu dah lah kot untuk ulang kaji untuk sebelum ni. Okey, dengar tak? Dengar kot ya? Saya dah record ni. Okey. Tajuk hari ni, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ada 5 faktor iaitu kelembapan, cahaya, suhu, kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Kelembapan contoh mikroorganisma apa yang boleh hidup dalam kelembapan? Contohnya seperti alga. Okey. Ini adalah slide anda. Nanti kalau saya record jadi anda salin daripada rakaman tersebut. Kalau tak jadi nanti saya bagi PDF. Okey, kelembapan. Keadaan lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Persekitaran kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Okey. Cahaya. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Manakala mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Jadi, pendedahan kepada cahaya dapat membunuh mikroorganisma kecuali mikroorganisma yang perlukan cahaya. Okay. Contohnya macam contoh sebelum ni lah. Bila kalau kulat roti dia kena cahaya, dia kurang pembentukan dia, pertumbuhan dia. Okey, suhu. Okey, kenapa kita kena simpan makanan dekat dalam peti ais? Sebab pada suhu yang rendah, bakteria ataupun mikroorganisma tidak dapat membiak dengan baik. Jadi suhu optimum adalah 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Itu adalah pertumbuhan suhu optimum. Maksudnya suhu badan kamu sekarang lah.
Suhu normal kamu sekarang ni adalah suhu yang optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Keadaan suhu terlalu rendah akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Manakala keadaan suhu terlalu tinggi pula akan membunuh mikroorganisma. Sebab tu sesuatu makanan tu kalau kita masak, kita kena masak sampai betul-betul masak baru tak ada mikroorganisma. Bukan masak gaya orang putih separuh masak ya. Separuh masak masih ada lagi mikroorganisma. Okey, nilai pH. pH neutral merupakan pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Tahun lepas saya cakap nilai pH dia berkata Pakatan Harapan. Silap lah. pH adalah pH 7, pH 7 neutral. pH 1 hingga 6 adalah berasid. pH 8 hingga 13 adalah alkali. Asid tak boleh hidup, alkali pun tak boleh hidup. Mikroorganisma dapat hidup dalam keadaan neutral. Nutrien ni apa? Maksudnya ada makanan lah. Mikroorganisma ada makanan dia boleh hidup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Okay, kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat sekiranya tiada kehadiran nutrien ataupun kelembapan ataupun suhu ataupun pH yang tak terhad, yang tak kena pada tempat dia. Okay, itu adalah nota untuk hari ini. Okay, ada lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay. Jadi dalam buku teks, semua dah ambil buku teks ya? Semua dah ambil buku teks. Tak nampak muka. Apa nampak sini? Okay, tak apa. Turn off pula. Oh, okay. Okay, dekat sini ada sebenarnya ada banyak dah eksperimen wajib. Okay. Daripada muka surat 19, daripada muka surat 20, 21, 22, 23, 24, 25. Banyak tu. Okey, jadi anda kena salin 5 eksperimen ni. Okey, anda kena salin ke 5 eksperimen ini. Okey. Eksperimen 1.2. Eksperimen 1.2 iaitu mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus species. Okey, anda salin kesan nutrien terhadap pertumbuhan bakteria. Nak lukis ke? Tak payahlah lukis ya. Okey. Masuk je. Close now. Entire screen. Okay. Sampai muka surat 26 Ustazah. Ya.
Yang ni eksperimen 1.1, ni tak payah buat lagi lah. Okey, ni faktor ni ya. Okey, ni kesan nutrien anda salin. Anda salin eksperimen 1.2, kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus sp. Tujuan penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi maksudnya kehadiran nutrien. Ada nutrien dan ada dua piring petri, ada nutrien dan piring petri yang tak ada nutrien. Lepas tu dia akan letakkan bakteria, dia akan tengok dekat piring petri mana bakteria boleh membiak, yang ada nutrien ataupun tak ada nutrien. Itu maksud dia. Pemboleh ubah manipulasi ni adalah pemboleh ubah yang diuji. Jadi yang bergerak balas ni apa? Pertumbuhan bakteria. Macam mana nak tahu pertumbuhan bakteria? Dia tengok kepada bilangan koloni. Okey, bilangan koloni. Yang dimalarkan ni apa? Dimalarkan ni yang ditetapkan. Contoh yang ditetapkan adalah isi padu kultur bakteria Bacillus. Maksudnya dia letakkan bakteria ni sama banyak dekat dua-dua piring petri. Okey, bahan kena salin, akan nutrien, radas kena salin, prosedur kena salin, rajah tak payah lukis, 1, 2, 3, 4. Angka berjaga-jaga pun tak payah tulis. Tapi kena bacalah, pastikan anda tahulah. Okey, nombor 5 tulis, tak payah lukis lagi. Nombor 6 tulis, nombor 7 tulis, rajah 1.26. Yang ni lukis. Lukis bulat-bulat, lukis A. Lukis bulat satu lagi, lukis B. Yang A ni apa? Larutan kultur ada nutrien. Yang B ni apa? Larutan kultur tak ada nutrien. Okey, kemudian piring petri ni diterbalikkan. Nombor 8 salin. Nombor rajah ni tak payah. Rajah 1.27 tak payah. Nombor 9. Simpan piring petri secara terbalik dalam almari gelap pada suhu bilik selama 3 hari. Salin. 10, 11 salin. Pemerhatian piring petri A, bila ada nutrien dalam agar-agar, bilangan koloni ada ke tak? Patutnya ada. Piring petri B, dia tak ada nutrien, letak ada bakteria situ. Bakteria situ puasa, jadi puasa-puasa mati. Jadi kat sini sepatutnya tiada koloni bakteria. Okey, kesimpulan, adakah hipotesis diterima? Kesimpulan ni anda kena jawab. Okay? Jadi hipotesis diterima ke tak? Kalau ada nutrien, bakteria hidup ke tak? Ya, bakteria hidup. Hipotesis diterima. Mikroorganisma tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan mempunyai nutrien. Okey, soalan ni tak payah. Soalan tak payah. Okey, B. Sama juga macam tadi. Kesan kelembapan terhadap pertumbuhan Bacillus. Tujuan salin, penyataan masalah, hipotesis, kelembapan rendah merencatkan pertumbuhan Bacillus. Kelembapan rendah ni maksudnya apa? Keadaan tersebut kering. Okey, pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang diuji atau dimanipulasi adalah kelembapan. Maksudnya akan ada berapa piring bateri kat sini? Akan ada 2 juga. Akan ada 2 piring bateri, satu ni diletakkan di tempat yang lembap, satu lagi di tempat yang agak kering. Okey, bahan salin, radas salin, prosedur 1, 2, 3, 4. Rajah 1.28 lukis. Okey. Nombor 5, 6, 7 salin, pemerhatian. Buat jadual elok-elok. Okey. Apabila 2 piring bateri ni, satu ni kelembapan tinggi. Kelembapan tinggi maksudnya sangat lembap. Kelembapan rendah ni maksudnya sangat kering. Jadi dekat mana paling banyak bilangan koloni bakteria? Jadi pada piring bateri C, bilangan koloni bakteria banyak, D kurang ataupun tiada. Jadi kalau hipotesis diterima, anda akan tulis apa? Anda kena tulis tulis balik ni hipotesis atas ni. Kelembapan yang rendah ataupun kelembapan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan Bacillus lebih banyak. Kesan cahaya, kena salin. Tujuan penyataan masalah, hipotesis. Cahaya merencatkan pertumbuhan Bacillus. Bila ada cahaya, tak ada bakteria. Okay, pemboleh buah dimanipulasi. Ini pun 2 juga
dua juga keadaannya, iaitu keadaan bercahaya, satu lagi piring bateri diletakkan di tempat yang gelap. Jadi dia bubuh bakteria yang sama, bilangan ataupun isi pada bakteria juga sama yang dimalarkan di dua-dua piring bateri. Satu ni diletakkan di tempat yang kena cahaya, satu lagi diletakkan di tempat yang gelap. Okey, bahan salin, radas salin, prosedur salin, rajah 1.29, lukis. Saya bagi kamu lukis yang mudah-mudah je. Okey, 5, 6 salin, nombor pemerhatian E dan F. Apabila ada cahaya F, ada cahaya, tengok berapa bilangan koloni bakteria sepatutnya. Dan apabila tiada cahaya, koloni bakteria semakin bertambah. Okey, kesimpulan salin hipotesis diterima, ulang balik tulis hipotesis tersebut. Bilangan bakteria bertambah dengan ketiadaan cahaya. Contoh macam tu. Okey, soalan tak payah. D, kesan suhu. Mengkaji kesan suhu, penyataan masalah, hipotesis. Pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada suhu bilik. Okey, kat sini dia akan ada 3 piring bateri 3 piring bateri, satu ni suhu bilik, satu suhu peti sejuk, satu lagi suhu oven. Okey, rajah 1.30 ni kena lukis. Bahan radas prosedur salin. Okey, 456 salin piring bateri pada suhu bilik, koloni bakteria lebih banyak. H, suhu di dalam peti ais, bilangan koloni bakteria kurang. I, piring bateri I, suhu 70 darjah Celsius, bilangan koloni bakteria juga kurang. Jadi hipotesis diterima, bakteria membiak dengan lebih banyak di dalam suhu bilik. Soalan tak payah tulis. E, kesan nilai pH. Kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria. Ini pun ada 3 piring bateri. Anda tengok tujuan penyataan masalah salin, hipotesis. Pertumbuhan basilis adalah paling pesat pada pH 7. pH 7 adalah pH neutral. Jadi pemboleh umah dimanipulasi adalah nilai pH. Dekat sini dia akan uji 3 pH, iaitu pH berasid, beralkali dan juga pH neutral, iaitu air suling. Bahan radas prosedur salin, rajah 1.31, lukis 2, 3, rajah 1.32 tak payah lukis. Jadi satu eksperimen, satu rajah yang dilukis. Okey, tak payah lukis banyak-banyak. 456 salin, pemerhatian salin. Okey, pada J, piring bateri J, nilai pH 7. Bilangan koloni bakteria akan menjadi lebih banyak berbanding dengan piring bateri K dan L. Kesimpulan, hipotesis diterima, bakteria membiak dengan lebih banyak dalam nilai pH 7 ataupun pH neutral. Soalan tak payah salin. Itu sahaja tugasan anda untuk minggu ini. Sampai muka surat berapa ni? 27. 27. Ini semua salin dalam buku amali dah salin, minggu depan hantar buku ni. Minggu depan hantar buku amali, saya nak tengok. Buku nota belum lagi. Okey. Jadi anda semua dapat ke hari ni? Okey, kalau anda semua dapat, saya harap anda boleh teruskan terus salin. Kalau tunggu lagi, pakai lambat lah. Lagi lambat, lagi banyak kerja bertambah. Jadi masa sekarang ni anda salin. Ya, nak tanya apa tu? Dengar ke tak? Nak tanya apa? Dengar virus. Oh, virus tadi ni. Okey, virus adalah mikroorganisma yang paling kecil. Okey, ada nak tanya apa? Jadi anda boleh mula tulis buku nota anda hari ini. Buku nota anda hari ini anda tulis. Hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa. Selasa, 16 hari bulan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay, nota tadi sikit je, 1, 2, 3, 4, 5.
dia punya amali yang banyak. Okey. Okey, anda boleh mula sekarang. Buat ni tak payahlah. Silap pula tekan. Okey, saya akan ada di grup WhatsApp. Jadi apa-apa anda boleh tanya saya tamatkan rakaman saya di sini dulu. Okey.